bersama saya Jannah Jalidar menerusi Suara TV yang kini kami bersiaran langsung di Melaka bersempena Pilihan Raya Negeri Melaka kali ke-15. Dan bersama saya kali ini di sebelah saya ialah Datuk Seri Sa'rani Muhammad, iaitu seorang ahli politik yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Beliau berkhidmat sebagai Menteri Besar Perak sejak 10 Disember 2020 dan beliau juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Tampan Perak dan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak. Dan beliau juga berkhidmat sebagai Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Perak pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Dan pada peringkat parti pula, beliau merupakan seorang pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak dan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Terima kasih Datuk Seri kerana sudah hadir ke studio kami pada hari ini. Sihat, Terima kasih kembali. Datuk Seri sihat? Alhamdulillah sihat. Macam mana perjalanan pagi ini ke studio? Okey, tak ada masalah. Tak ada menghalangan ya? Perjalanan yang baik. Baru sampai hari ini ataupun dah Dah beberapa hari. Baiklah, mungkin dah banyak pergi berkempen ke mana-mana Datuk Seri? Dia tak boleh berkempen, dia boleh pergi memantau, memujuk, merayu. Ya, betul Datuk Seri. SOP baru tak boleh berkempen. Ya, betul. Jadi Datuk Seri, untuk permulaan ini, media sosial pembangkang seakan-akan meraikan kemenangan awal calon-calon BN berdasarkan peratusan keluar mengundi. Jadi apakah impak terhadap proses pembuangan undi pada 20 hari bulan ini nanti Datuk Seri? Ya, terima kasih. Seperti biasa, saya selalu ingatkan kepada rakan-rakan jentera pilihan raya negeri Perak yang bertugas, apapun keadaannya, penentuan kemenangan pilihan raya hanyalah berasaskan kepada kiraan kertas undi yang kita perolehi di dalam kotak undi pada hari mengundi. Jadi selagi mana kita tidak ada kepastian bilangan kertas undi yang berada dalam tung undi itu kepunyaan kita, kita tidak boleh merasakan kita selesa ataupun kita nak meraihkan awal. Kerja kuat masih perlu diteruskan. Pengundi-pengundi putih masih perlu dikenal pasti, dihubungi, dirayu, dan kita pada besok hari Sabtu kita nak memastikan mereka ini dapat keluar mengundi dengan selamat dan berada di tempat mengundi dan menurunkan undi untuk calon-calon Barisan Nasional. Baik Datuk Seri, umum mengetahui undi anak muda sangat penting. Jadi apakah sejarah PRU 14 mungkin akan berulang Datuk Seri? Ya, ini satu perkara yang sangat menarik. Bilangan pengundi muda seluruh Malaysia, belum termasuk pengundi-pengundi yang berdaftar secara automatik yang berusia 18 tahun. Tapi bilangan pengundi muda yang berusia di antara 21 tahun hingga 40 tahun dalam negara ini, termasuk di Perak, di Melaka, sekitar 38 ke 40%. Bermakna trend pilihan raya sekarang dan akan datang adalah merupakan pilihan raya untuk orang muda sekarang. Jadi oleh kerana itu, undi orang muda ini sangat penting. Undi orang muda ini akan menentukan corak pentadbiran dan pemerintahan negara dan negeri kita pada masa akan datang. Jadi dalam pilihan raya Melaka ini, saya merayu, saya menyeru kepada orang muda yang merupakan pengundi kali pertama, jadi jangan sia-siakan peluang pertama ini. Kepada pengundi muda yang pada PRU yang ke-14 dahulu tersilap langkah, kita maafkan. Sebab waktu itu mereka muda, kebanyakan mereka tertipu, terpedaya dengan fitnah, dengan tumahan, dengan hasutan, maka kebanyakan mereka tidak memilih BN, memilih Pakatan Harapan pada waktu itu. Ternyatalah pilihan mereka pilihan yang tidak tepat. Kesilapan itu telah mengakibatkan mereka mengundi sebuah parti, sebuah gagasan yang tidak stabil. Akibat ketidakstabilan itu, maka kerajaan tidak dapat memerintah dengan baik, tak ada pelabur datang, kos barang meningkat, nilai mata wang jatuh. Jadi akhirnya dalam tempoh 3 tahun kita dapat 3 Perdana Menteri. Di Melaka pun dalam tempoh 3 tahun kita akan dapat 3 Ketua Menteri. Di Perak pun tempoh 3 tahun kita dapat 3 Menteri Besar. Itu tidak cantik.
Itu menggambarkan sebuah kerajaan yang tidak kuat, kerajaan yang tidak stabil. Kerajaan yang tak kuat dan tak stabil tidak boleh membuat perancangan untuk pembangunan. Jadi saya mengambil kesempatan untuk merayu dan menyeru kepada orang muda, jangan sia-siakan peluang keemasan ini. Mulakan, kalau dia merupakan pengundi kali pertama, mulakanlah langkah ini dengan langkah yang betul, iaitu memberi undi kepada calon-calon Barisan Nasional yang ternyata ada pengalaman, ada kemahiran dan ada kebolehan. Kita sudah ada track record yang baik sebagai pentadbir bagi negara dan juga negeri Melaka ini. Baik, Datuk Seri, parti lawan ada mendakwa moto kestabilan demi kesejahteraan hanyalah retorik BN semata-mata kerana menolak perlawanan PAS dan juga Bersatu untuk berganding bahu dalam PRN Melaka pada kali ini. Jadi mungkin pandangan Datuk Seri? Baik, apa maksud kestabilan? Ini kena faham maksud kestabilan ini. Ambil contoh negeri Melaka lebih mudah. Ada 28 kursi Dewan Undangan Negeri. Untuk menubuh sebuah kerajaan simple majority, hanya perlu mendapat 15 kursi. Tapi mana-mana kerajaan dapat 15 kursi, dia adalah satu kerajaan yang sangat rapuh. Hanya kelebihan satu kursi. Kerajaan yang rapuh bukan kerajaan yang stabil, bukan kerajaan yang kuat. Pada bila-bila masa pun akan jatuh atas sebab-sebab yang kita semua sedia maklum. Jadi kerajaan yang kuat ialah kerajaan yang perlu melepasi 2/3. Di negeri Melaka ini, untuk mendapat 2/3, kita kena ada 19 kursi. 19 kursi. Jadi untuk memilih sebuah kerajaan yang ada 19 kursi ini, kita kena membuat pilihan yang betul berasaskan kepada track record dan juga kekuatan foundation kepada parti itu sendiri. Jadi apa yang menariknya yang dikatakan menolak pelawaan gabungan, itu adalah satu fakta yang salah. Saya ada rakan yang terlibat secara langsung dalam perundingan pembagian kursi. Saya ahli Malaysia Tinggi. Saya dah merujuk kepada Yang Berhormat Datuk Seri Raja Dr. Zamri Abdul Qadir, Siutusan Agung Barisan Nasional. Saya merujuk kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan, wakil Malaysia Tinggi dalam perundingan itu. 3 parti yang ingin bergabung, saya punya fahaman gabungan parti ialah saling sokong menyokong antara satu sama lain. Kita kena terima hakikatlah, di Melaka ini UMNO adalah parti yang dominan. Pada PRU 14, UMNO sahaja memenangi 13 kursi. Bermakna UMNO adalah parti yang dominan. UMNO hanya perlu 2 kursi lagi je untuk jadi kerajaan. Jadi bermakna kalau berlaku gabungan di antara PAS, UMNO dengan Bersatu, hendaklah diberi peluang kepada UMNO yang dikatakan dominan, mempunyai UMNO dan Barisan Nasional lah, Barisan Nasional yang saya katakan tadi, BN, untuk melepasi 15 kursi. Jadi kursi lain datang untuk menampung dan memperkuatkan supaya kita dapat 2/3. Tapi nampaknya gabungan itu untuk menafikan peluang BN memperolehi lebih daripada 15 kursi. Mana itu bukan gabungan yang kuat. Itu gabungan untuk saling membunuh antara satu sama lain. Kepada saya, kita bergabung untuk memperkuatkan gabungan itu, bukan untuk melemahkan gabungan. Jadi sebab itu tidak betul akhirnya Barisan Nasional buat keputusan kita kena bersendirian pergi atas nama BN, kerana kita nak yakinkan rakyat negeri Melaka, Barisan Nasional jika diberi peluang mendapat 2/3, dia adalah kerajaan yang kuat. InsyaAllah. Baik, Datuk Seri, untuk pilihan raya negeri Melaka kali ini, pembangkang tidak menggunakan atau membentangkan sebarang manifesto. Jadi apakah ini berkait rapat dengan kata-kata manifesto bukan kitab suci? Komen Datuk Seri. Berasaskan kepada pengalaman silam. Tun Dr. Mahathir sewaktu menjadi Perdana Menteri 22 bulan pernah mengaku bahawa mereka membuat janji manifesto sebab dia tak jangka jadi kerajaan. Maknanya dia berjanji nak bagi bulan dan bintang kepada rakyat sebab dia tak jangka nak jadi kerajaan. Akhirnya bila dia jadi kerajaan, dia tak kapai-kapai. Sebab janji itu janji yang dia sendiri tahu dia tak boleh menunaikannya.
janji nak turunkan harga minyak, janji nak turunkan harga barang, janji nak hapuskan PTPTN, janji nak hapuskan tol. Itu semua janji-janji yang semua orang tahu. Tun Dr. Mahathir semasa jadi Perdana Menteri Barisan Nasional pun dia tahu benda tak boleh buat. Tapi dia terperangkap dengan kononnya untuk menjanjikan kepada rakyat yang akhirnya dia tak dapat untuk menunaikannya. Jadi dia serik lah. Dia serik sebab pengalaman selepas PRU 14, bila kita mengadakan PRK di semua tempat, Barisan Nasional memenangi PRK tersebut sebab kita mengungkit janji-janji yang tak dapat ditunaikan. Jadi sebab itu kali ini di PRN Melaka, mereka tidak lagi berani berjanji sebab dia tahu dia tak boleh tunaikan. Jadi kepada rakyat boleh menilai apa yang dijanjikan oleh Barisan Nasional sejak dahulu sehingga sekarang adalah janji yang boleh kita tunaikan. Kita tak nak menipu rakyat, tak nak memperdaya rakyat. Kalau kita kata tak boleh, tak bolehlah. Benda tak boleh buat. Tapi kalau kita boleh, insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya untuk menunaikan janji-janji yang kita buat. Ya. Okey. Datuk Seri, pandemik COVID-19 hari ini banyak memberikan kesan terhadap rakyat, terutama anak-anak muda yang hilang pekerjaan dan juga sumber pendapatan. Jadi sejauh mana manifesto BN mampu menarik anak muda untuk menyokong Barisan Nasional, Datuk Seri? Okey. Pandemik COVID-19 ini bukan sahaja berlaku di Melaka. Dia berlaku di seluruh Malaysia, malahan di seluruh dunia. Okey. Dan nampaknya pandemik itu semakin menurun dan insya-Allah kalau betul cara kita mengatasinya mengikut SOP yang dianjurkan, maka di penghujung tahun ini kita akan awal tahun depan kita akan dapat kembali untuk membangunkan negeri dan juga negara. Jadi kerana itu manifesto yang ada pada Barisan Nasional, manifesto yang rasional, manifesto yang logik, manifesto yang fleksibel, yang praktikal, yang boleh kita capai. Tujuan dia ialah pertama, kita mesti membangunkan kembali ekonomi negeri Melaka. Kita tahu negeri Melaka dikenali pembangunan ekonominya berasaskan kepada pelancongan. Pandemik COVID-19 ini memberi kesan yang sangat besar kepada sektor pelancongan. Selepas habis COVID-19 ini, saya yakin Ketua Menteri Barisan Nasional yang berwibawa, yang berwawasan akan mampu untuk merangka kerja, membuka kembali sektor pelancongan, memperluaskan lagi kegiatan pelancongan, menambah bilangan produk-produk pelancongan, dan ini akan memberi peluang kepada rakyat negeri Melaka, khususnya kepada orang muda, untuk mengambil kesempatan bergiat bersama-sama dalam sektor pelancongan berbagai-bagai perkara, sama ada dia menjadi ejen pelancongan ataupun dia menjual produk-produk pelancongan dan sebagainya seperti mana dahulu, dan itu adalah peluang yang paling baik untuk orang muda negeri Melaka, ya, untuk bersama-sama dengan Kerajaan Barisan Nasional bagi kita membangunkan balik pembangunan ekonomi negeri Melaka, insya-Allah. Baik, Datuk Seri, dalam PRN kali ini Barisan Nasional bergerak secara solo menentang PH dan juga PN. Jadi sejauh mana ia akan memberi kesan terhadap kerjasama di peringkat pusat dan apakah muafakat nasional masih lagi relevan? Okey, ini satu perkara yang sangat menarik. Saya sudah lama dalam politik ini. Ini dipanggil politik matang. Politik matang di mana orang-orang yang terlibat dengan politik, pemimpin-pemimpin atasan bagi parti-parti politik, tidak mengikut emosi, tidak mengikut perasaan, tetapi menggunakan akal dan fikiran yang rasional. Contoh, saya datang kemari. Sebelum datang kemari, saya mengadakan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Perak di Kuala Lumpur. Dalam Exco Kerajaan Negeri Perak ni ada MB-nya UMNO, ada 5 lagi Exco-nya UMNO, ada 3 orang daripada Bersatu dan ada 2 orang daripada PAS, ya, di negeri Perak. So minggu sebelumnya saya tanya kepada rakan-rakan saya daripada Exco, daripada PAS, daripada Bersatu, adakah kita nak ke Melaka? Yes. Kalau begitu, secara kebetulan saya ada mesyuarat di Kuala Lumpur. Jadi kita adakan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri di Kuala Lumpur. Untuk membolehkan lepas mesyuarat Exco, kita datanglah beramai-ramai ke Melaka
Jadi Bersatu Perak membantu Alur Gajah, PAS Perak membantu di tempat yang ditugaskan, dan UMNO Perak membantu Dun Paya Rumput dan juga Sungai Udang. Tak ada berlaku kekecohan, tak ada berlaku masam muka, tak ada berlaku sakit menyakitkan hati antara satu sama lain, sebab lain Padang, lain Belalang, di Perak lain, di Melaka lain. Di sini sekalipun saya tak nampak ada satu masalah besar di antara PAS, UMNO dan juga Bersatu. Kita meletakkan calon dan Barisan Nasional menawarkan calon-calon yang berkaliber, menawarkan manifesto yang baik untuk kita laksanakan, menawarkan khidmat dan juga pengalaman kita mentadbir negeri. Jadi kita pulangkan kepada rakyat tanpa perlu kita menyakitkan hati calon-calon daripada PAS ke, daripada Bersatu ke, kerana kepada kita rakyat yang akan memilih. Ini satu politik matang, aras tinggi yang saya fikir boleh kita praktikkan untuk sekarang dan masa akan datang. Baik Datuk Seri, semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengumumkan Datuk Mas M. Yati dicalonkan sebagai bakal Ketua Menteri Melaka dari Perikatan Nasional. Jadi adakah pengumuman ini mampu mengubah sikap dan juga pendirian pengundi-pengundi di Melaka ini, Datuk Seri? Dia untuk menjadi seorang Ketua Menteri tidak perlu ditentukan lelaki atau wanita. Yang penting ialah kita nak memilih seorang Ketua Menteri yang berkaliber, Ketua Menteri yang dapat sokongan kuat daripada anggota kabinet dia, seorang Ketua Menteri yang mendapat sokongan kuat daripada adun-adun dia untuk membolehkan Ketua Menteri itu berfungsi dengan baik, mempengurusikan mesyuarat dengan baik, merancang pembangunan dengan baik. Jadi kepada saya tak ada kesan lelaki ataupun perempuan, sebab rakyat Melaka ni bijak-bijak, pandai-pandai belaka, ya. Dia nak memilih seorang Ketua Menteri, dan kepada kita Barisan Nasional kita dah perkenalkan bakal Ketua Menteri kita ialah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. Ketua Menteri sedia ada yang telah pun menunjukkan kebolehan dan kewibawaan dia. Dia tak rugi kalau orang Melaka memilih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman sebagai Ketua Menteri. Baik Datuk Seri, kalau kita lihat di media sosial, ada pendapat yang mahu calon-calon muda diketengahkan untuk menjadi calon sama ada pada PRN, PRK ataupun juga PRU, kerana didominasi oleh orang tua menurut pendapat berkenaan. Jadi sebagai orang lama dalam politik, Datuk Seri, Datuk rasa mana lebih mempunyai kelebihan, calon muda atau calon yang lebih berpengalaman? Okey, dia tidak semestinya orang muda tidak berpengalaman, dan tidak juga semestinya orang lama perlu diketepikan, sebab kita perlu ada gabungan yang baik. Sudah tentu orang lama ni kalau dikatakan makan garam terlebih dahulu, semakin berusia orang itu biasanya semakin matang, berasaskan kepada pengalaman dia. Semakin berusia, dia semakin matang dan semakin banyak pengalaman yang dia ada. Semakin sabar, biasanya. Orang muda, biasa saya pun pernah muda juga. Orang muda, betul, seorang muda agresif. Tetapi ilmu semata-mata berasaskan kepada dapatan kita dalam bilik kuliah atau pembacaan kita tidak mencukupi. Kita perlu ada pengalaman. Ya. Pengalaman akan mengajar kita. Sebab itu, untuk meletakkan calon pilihan raya bagi peringkat negeri ataupun peringkat nasional, kita perlu gabungan yang baik di antara calon muda dan juga calon lama, orang baru dan juga orang lama, supaya orang lama dapat mencurahkan ilmu, kemahiran dan pengalamannya. Orang baru dapat mempelajari, mencedok ilmu dan pengalaman daripada orang lama. Jadi tak ada yang baru kalau tidak ada yang lama. Jadi dia kena ada campuran, ada gabungan. Ya. Baik Datuk Seri, mungkin Datuk Seri ada yang mengatakan manifesto yang telah pun dibentangkan ini mungkin boleh agaknya Datuk Seri terangkan sedikit. Adakah diterima oleh seluruh rakyat di Melaka ini ataupun ada pihak-pihak mungkin anak muda ataupun golongan yang telah berpengalaman mungkin sahaja yang boleh menerima ataupun bagaimana Datuk Seri? Seperti saya sebutkan tadi, pertama
pengundi-pengundi perlulah yakin bahawa manifesto yang diwar-warkan, yang dikeluarkan, yang ditawarkan oleh Barisan Nasional berasaskan kepada pengalaman Barisan Nasional mentadbir negara dan negeri ini. Apa maksudnya? Maksudnya kita sebelum buat manifesto, kita bukan sembrono. Kita mengambil kira kedudukan the current situation, kedudukan sekarang, ekonominya bagaimana. Kita mengambil kira trend, kehendak, keperluan rakyat negeri Melaka. Termasuk keperluan orang muda, termasuk keperluan orang tua, termasuk keperluan orang kurang upaya dan pelbagai lapisan masyarakat. Sebelum kita buat manifesto, of course kita akan adakan bengkel, kita duduk berbincang berkali-kali. Cuba sedaya upaya untuk menunaikan keinginan, kehendak, keperluan bagi pengundi-pengundi negeri Melaka. Jadi kerana itu kepada saya, apa yang telah digarakkan oleh Jawatan Kuasa Manifesto yang kemudian kita bersetuju untuk kita keluarkan, kita terbitkan sebagai tawaran kita kepada pengundi, ialah yang terbaik. Yang kita yakin sangat-sangat kita mampu untuk melaksanakannya. Kita tak akan tipu orang, tak akan perdayakan orang. Ini bukan jual ubat. Ya, ini adalah tawaran memberi perkhidmatan yang baik. Jadi kepada saya lihat rakyat negeri Melaka yang bijaksana memilih untuk menyokong manifesto Barisan Nasional sebab dia yakin bahawa kita akan menawarkan perkhidmatan yang kita mampu tunaikan. Baik Datuk Seri, sebab kita tak mempunyai masa yang begitu panjang, mungkin kata-kata akhir, soalan yang terakhir Datuk Seri, 3 sebab mengapa pengundi di PRN Melaka ini perlu memilih BN UMNO, Datuk Seri. 3 sebab. Yang pertama, insya-Allah calon-calon Barisan Nasional yang kita kemukakan adalah merupakan calon-calon yang terbaik. Yang kedua, insya-Allah kita akan membina sebuah kerajaan yang kuat dan stabil. Jadi mari kita bersama-sama menyertai kerajaan yang stabil dan kuat. Yang ketiga, saya yakin kerajaan ini adalah kerajaan yang akan menerajui negeri Melaka untuk pembangunan ekonomi dan kita nak tawarkan kepada pengundi-pengundi. Berilah sokongan kepada calon-calon Barisan Nasional. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Jadi untuk itu saya akhiri dan seluruh kru produksi Suara TV mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat. Waalaikumsalam.